Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ini kita bercerita lagi mengenai turbo. Tapi spesifiknya kita nak bercerita mengenai turbo lag. Turbo lag ni sebenarnya adalah cerita pasal lag. Lag ni adalah satu selang masa yang mana kita tekan minyak dan kita dapat power. Okay. Kalau turbo lag tu besar, kita tekan minyak, dapat power. Nampak tak? Dia selang masa. Tapi kalau turbo lag tu kecil, tekan minyak, dapat power. Dia sikit. Dia tak seperti enjin NA. Okay. Enjin NA, tekan minyak, dapat power. On the spot. Okay. Tapi untuk enjin turbo, dia akan ada lag. Tekan minyak, dapat power. Okay. Dia ada lag. Selang masa dia. Semakin besar turbo, semakin besar lag dia. Okey, seperti tajuk video hari ini, kenapa turbo teknologi baru yang mana turbo kawalan ECU ni turbo ni hampir tiada turbo lag. Hampir, bukan tiada langsung. Hampir tiada turbo lag. Okey, kita nak cerita pasal dia sahaja hari ni. Compare dengan ni. Tapi kena ada juga kita nak buat perbandingan. Alright, saya bagi satu contoh. Korang tengah drive kereta pada kelajuan 50 km sejam. Tak ambil 50 je senang. 50 km sejam korang tengah drive santai. Okay, pada waktu tu untuk turbo ni gas exhaust masuk melalui turbine, dia akan pusing kompresor. Okey. Pada kelajuan 50 km sejam, gas exhaust tu tak banyak lagi. Jadi dia akan kuranglah tenaga nak pusing kompresor ni. Nak pusing turbine ni. Jadi kompresor ni pula akan dalam keadaan load, ada keadaan bekerja. Maksudnya dia kena mampatkan udara yang keluar melalui outlet ni. Jadi kompresor ni sedang bekerja. Jadi dia ada beban. Turbine ni pula tak cukup gas exhaust nak pusing laju. Jadi kipas kedua-dua ni akan berpusing perlahan. Perlahan sebab kompresor ni sedang ada beban. Beban load lah, dia ada load nak kompres. Katalah dia kompres waktu tu hanya 0.2 bar. 0.2 bar je. Tapi enjin dalam keadaan tak nak pun boost. Buka throttle pun relax. Dia tak nak boost pun. Berbanding turbo model ni. Kita drive juga 50 km sejam. Gas exhaust kuantiti yang sama. Katalah kuantiti yang sama. Masuk dekat turbine. Dia akan pusing kipas turbine, tetapi kompresor dia tak ada load, tak ada beban sebab divider valve ni terbuka. Jadi angin masuk melalui kompresor, ditiup oleh kipas, akan bocor balik melalui divider valve, masuk balik kompresor, dia pusing kat sini je. Dia tidak menghasilkan tekanan dekat outlet. Apabila tak ada tekanan, dia tak ada beban. Jadi dengan tenaga yang sama diserap oleh kedua-dua turbine, tapi yang ni tak ada load, yang ni ada load. Kipas yang ni, kipas kedua-dua ni berpusing lebih laju. Lebih laju. Sebab dia tak ada beban, dia berpusing free je. Dia pusing tak ada beban. Dia berpusing lebih laju, jauh lebih laju daripada yang ni. Tapi apabila korang nak tiba-tiba nak memotong, korang tekan minyak rapat, pop, tekan minyak rapat. Gas exhaust tu, waktu tu kita start masa dia. Gas exhaust keluar pada enjin tu banyak, baru nak pusing turbine. Kompresor ni pula dah ada load 0.2 bar. Dia baru nak berpusing tak? Nak berpusing. Dia akan naikkan 0.3 bar dulu. Okey, 0.3 bar tu barulah dekat outlet turbo. Perjalanan dia jauh lagi. Nak pergi ke piping, nak sampai intercooler. Okey, nak keluar pada intercooler, nak sampai ke throttle body. Okey, baru 0.3 bar.
pusing lagi, naik 0.4 bar. 0.4 bar tu jalan pula lagi jauh, masuk intercooler, pusing lagi, sampai throttle body. Pusing lagi, dia makin laju. Barulah naik 0.5 bar. Baru dia pergi, tu perjalanan dia jauh lagi tu. Jalanan masuk ke intercooler, semua piping panjang semua, sampai kat throttle body. Itu lag dia. Nah, daripada sini nak sampai ke sana, perjalanan dia jauh. Dan build up dia adalah step by step. Dia naik daripada 0.2, naik 0.3, naik 0.4, naik 0.5. Bila sampai 0.5 dia tak naik lebih lagi dah, sebab actuator ni dah terbuka. Okey. Jadi selang masa tekanan tu nak sampai ke throttle body, nak masuk ke intake manifold, nak masuk ke silinder, itulah lag dia. Tertekan, okey, pressure tak naik lagi. Slow naik. Barulah kita rasa dia pergi turbo dia tu. Berbanding dengan turbo ni. Turbo ni special. Bagus teknologi ni. Okey. Kita tengah drive dalam 50 km sejam. Actuator valve on, terbuka. So, kompresor ni berpusing tanpa beban. Tak ada beban langsung, dia tak perlu kompres apa-apa, dia tak ada beban. Jadi, dia berpusing sangat laju. Biarpun dalam kelajuan 50 km sejam, kita tak nak boost pun, tapi dia berpusing sangat laju. Lebih laju, memang jauh lebih laju daripada ni. Okey, tiba-tiba korang nak memotong. Katalah, nak memotong, korang tekan throttle habis. Pop, tekan throttle rapat. Waktu tu ECU akan detect, akan beritahu, okey, driver nak power. Waktu tu divider valve ni akan tutup secara mengejut. Pop, dia tutup secara mengejut. Kipas ni dah sedia laju berpusing. Berbanding ni, daripada slow naik makin laju. Ni tak, dia dah memang laju berpusing. Jadi apabila divider valve ni pop tutup, boost ni akan naik secara mendadak. Puff, dia akan naik mengejut. Dan dia naik lebih tinggi daripada setting. Katalah enjin ni sama dengan enjin ni, setting dia 0.5 bar. Tapi apabila ditutup mengejut, dia akan hasil shock wave yang akan menghasilkan boost yang tinggi. Katalah 1 ataupun 1.5 bar. Jadi 1.5 bar ni, perjalanan dia lebih laju. Nak masuk ke piping, nak masuk ke intercooler, nak sampai ke throttle body. Sebab biarpun boost dia dah naik sampai 1 ke 1.5 bar, wastegate dia tak terbuka. Wastegate dia masih lagi tutup. Sebab valve ni dalam keadaan on. Bila valve ni dalam keadaan on, 1 bar ataupun 1.5 bar daripada outlet turbo masuk kat valve, tidak sampai kepada actuator. Tekanan tu tak sampai sebab valve ni dalam keadaan on. Pressure yang keluar daripada outlet turbo ni, yang lalu piping yang panjang masuk intercooler yang besar, keluar daripada intercooler nak sampai dekat throttle body, dia ada satu sensor, pressure sensor ataupun MAP sensor. Okay, dia ada satu sensor, pressure sensor. Bila pressure sensor tu dah detect, okay, sampai kat sini, pressure dah sampai dekat throttle body, waktu tu ECU akan bagi tahu dekat valve ni, bang, tutup. So dia off. Bila off, pressure 1.5 bar daripada outlet turbo akan masuk sini, akan keluar dan pergi ke actuator. Actuator ni detect, woi, 1 bar, 1.5 bar, wastegate buka, valve dia akan buka wastegate. Jadi pressure ni akan turun balik pada 0.5 bar sahaja. Nampak tak? Perjalanan dia tu yang panjang tentu dia hantar shockwave yang tinggi dan laju dan cepat. Jadi pressure yang sampai ke enjin daripada turbo ni sangat-sangat cepat. Dia hampir tiada turbo lag. Nak kata tak ada langsung, tipu lah pula. Hampir tak terasa dia punya turbo lag. Yang tu kenapa kalau pengguna kereta baru yang mempunyai turbo model ni, Proton, Suprema, Exora, Preve, Volkswagen, Mercedes AMG yang baru, yang turbo semua tu, bila kau tekan throttle terus dapat boost. Dia bukan macam enjin-enjin lama macam Nissan Silvia, RX-7, Skyline, Supra. Bila tekan throttle, dia makan masa sikit. Dia makan masa, baru dapat.
Itu beza dia, lag. Itu kelebihan turbo teknologi baru ni. Nak kata baru pun dah lama, dah 10 tahun dah usia dia. Tapi sebab tak ramai orang tahu macam mana cara dia berfungsi. Apa fungsi mendalah ni? Apa fungsi mendalah ni? Yang dia tahu, kalau overboost benda ni rosak, kalau tak ada boost benda ni rosak. Itu saja. Tapi apa fungsi? Tak ada orang tahu. Tak ramai orang tahu macam mana benda ni bekerja, cara kerja dia. Okey, fungsi dia adalah untuk turbo lag, untuk nak kata tiadakan terus tu, nak kata tak ada terus tu tak adalah. Tapi untuk minimumkan turbo lag. Okey, itu yang Volkswagen. Okey, 1.4 turbo dia tu tekan je pergi, tekan je pergi, tekan je pergi. Itu kenapa Preve, Suprema tekan je pergi, tekan je pergi. Oh, memang seronok. Sebab turbo lag dia minimum turbo model baru. Itu kelebihan dia. Itu kenapa kereta-kereta baru tak ada dah pakai turbo ni, tak ada dah, semua pergi ke ni. Sebab dia boleh pakai turbo yang lebih besar tapi dengan lag yang sangat-sangat sedikit. Korang bayangkanlah, ni untuk 1.6 turbo size ni, ini untuk 2.0 turbo size ni, hampir sama size. Bayangkan kalau ambil turbo ni pasang dekat 1.6, kau tunggulah dia punya lag. Sakit hati bang, tekan power tak sampai, tekan power tak sampai sebab lag dia besar. Bagusnya teknologi baru, bagus. Apa yang fikir pasal benda ni bagus. Okey, dia kelebihan dia, dia ada keburukan dia. Okey, keburukan dia, hayat dia pendek berbanding ni. Sebab apa? Sebab waktu korang tengah sangkut jam, waktu korang tengah jalan dalam taman yang 40 km sejam, waktu korang tengah bawa santai-santai ni, bawa slow je, nak pergi ke Duri tu slow je, turbo korang berpusing sangat laju. Waktu tu korang tak nak pun boost, tekan minyak pun sipi-sipi sikit-sikit je, tapi turbo korang berpusing sangat laju. Sebab kompresor ni tak ada load, jadi dia pusing sangat laju, dia dah standby dah. Standby bila nak sampai ni, bila nak turbo. Bila kita nak power, divider bawah akan tutup mengejut, boost akan naik secara mengejut. Tak nampak? Lebih kurang macam ni. Saya bagi satu perumpamaan. Kereta gear manual sama je, kereta yang sama, cuma cara bawa dia berbeza. Satu, okey, kita bagilah nama A. Cara bawa dia, start engine, tekan clutch, masuk gear, lepas clutch, tekan minyak. Daripada berhenti 0 km sejam nak cecah ke 100 km sejam, dia makan masa yang agak lama sikit. Cecah 100 km sejam. Okay, driver B, dia lain sikit. Start engine, tekan clutch, masuk gear, tekan minyak dulu. Wah, bagi RPM tu red line. Lepas tu tepas clutch mengejut. Bam. Spin tayar bang. Pergi. Sekejap je sampai 100 km sejam. Ni, dua konsep yang berbeza. Yang ni si A tadi, dia naik slow. Dia boleh sampai 100 km sejam tapi pelan. Yang ni pula tak. Dia rev dulu. Bila masa nak lepas clutch ni, tunggu masa je. Okay, dah sampai masa dia lepas clutch. So kereta tu pecut dalam keadaan engine dah ada momentum. So pecutan dia lebih laju. Itu kenapa turbo ni dia tak ada lag. Bukan tak ada lah, dia sangat minimum lag dia. Tapi buruk dia macam tu lah. Biarpun kereta tu tak bergerak, minyak dah tekan rapat ni, engine dah laju. Tu yang turbo model ni, dia cepat sikit kong. Especially dia punya bearing. Bearing ni cepat makan. Sebab kipas dia berpusing laju sepanjang masa. Berbanding kan ni. Yang ni kalau kau santai-santai, relax, turbo dia pusing tak laju. Yang ni laju sepanjang masa. Okay, tu kenapa turbo dia cepat kong. Proton, Volkswagen, apa lagi, Mercedes, turbo cepat kong kan. Jadi itulah sedikit penerangan kenapa turbo model baru ni hampir tiada lag. Turbo dia bagus, teknologi dia bagus, cuma maintenance dia akan jadi tinggi lah.
Maintenance dia akan jadi tinggi sebab dia cepat kong berbanding yang model lama ni. Biarpun korang jaga minyak dia sama, pakai minyak yang model sama, semi sintetik atau fully sintetik, tukar ikut tempoh yang sama, ini masih lagi akan cepat kong. Okay, jadi harap dapat memberi sedikit info. Info ni korang tak akan jumpa mana-mana. Dah nak kaji tanya, cari info, korek sana korek sini, barulah tahu fungsi dia untuk apa. Barulah tahu macam mana cara benda lah ni bekerja. Jadi saya tahu sikit, saya kongsi dengan semua. Okay, nanti kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Jadi harap dapat bantu semua. Sekian.